dalam my forum, saya nak simpan dalam folder saya tadi. Sebelum tu saya nak ambilkan nama saya ni, nama pelajar saya ni untuk saya letak dalam folder tadi. Dengan kita klik Ctrl C. Okey, Ctrl C. Saya letak dalam pelajar 1. Saya rename balik pelajar 1. Saya ingat ni nampak tak ni? Bila saya buka sini nampak tak? Atau masih nampak Google Chrome? Nampak tak? Ctrl V. Okey, nampak. Nampak Okey, pasal apa saya nak rename ni dia tak mau ni. Okey, kejap tak apa. Ctrl V. Okey, pasal mungkin depannya ada kosong, dia tak nak. Okey Muhammad Alif bin Nurizam ni. Okey, saya balik semula ke ini. Okey. Baik, macam mana kita nak simpan daripada my forum ke folder tadi? Kita di sini ada 3 titik ni, 3 dots ni. Okey. Kemudian kita ambil print. Okey. Kemudian di sini dia ada, kalau kita nak terus print di kertas, kita ambil printer kita lah. Tapi sebab ini kita nak save ya. Cik Ishak, kami hanya nampak my forum saja, tak nampak apa lagi. Okey, my forum tapi tang print nampak tak? Sekarang ni saya my forum tapi dia ada borang PR1 yang saya nak save. Belum tak keluar. Tak keluar Tak nampak. Dia masih kat nampak saya keluar dulu, kemudian saya di sini saya sedang present. Okey, tak apa, saya stop dulu. Okey, saya akan present sekali lagi. Okey. My forum share. Okey, nampak my forum ni nampak Okey, dia bila kita kena share dia di banyak tempat sebab sini sini nampak tak? Sekarang nampak paparan laporan borang PR1 bidang trust / elective trust. Dan dia ada save kan? Okey, tak nampak yang tu. Belum okay, lagi. Belum. lagi. Okey, tak apa. Okey. Jangan risau. Okey, saya akan tunjuk lagi. Saya akan sekejap. Okey. Dia sebab apa? Dalam satu-satu tu dia tak boleh share. Kalau Chrome tu dia tak boleh share dua-dua. So sekali lagi saya kena pilih apa yang betul-betul okey. Kena pilih yang betul-betul. Okey, nampak ini borang PR ni? Okey, nampak borang PR, borang bimbingan PR1? Nampak. Okey Okey, pada bahagian sini kita nak save borang ni dalam komputer kita. Okey, jadi kita klik pada bahagian 3 dot ni. Okey, nampak 3 dot. Okey. Kemudian kita ambil print. Okey, sekarang ni nampak lagi kan bahagian sini kan? Okey, nampak borang PR1? Nampak. Nampak. Okey, kemudian di sini nampak ni ada save as PDF. Okey? Aktiviti nampak? save as PDF tu tak nampak? As PDF. Ya, kita nampak borang saja PR1. Setiap kali kita buka dia akan pop up page yang baru. Jadi bila pop up page yang baru dia tak boleh nampak. Ini yang leceh bila kita nak guna ini. Okey, kejap saya tutup dulu. Saya kena buka lagi satu. Tapi ini masih lagi dalam itu. Sebab dia bila dia pop up yang baru menyebabkan dia tak nampak. Okey, macam ni lah Cik Kamil. Ya. Saya rasa kita cuma masukkan video yang saya telah buat tadi je lah. Ya, untuk makluman semua, video saya dah masukkan dalam grup penyelia praktikum. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka video tu nanti. Dan sebenarnya benda yang sama yang Cik Ishak buat secara hands-on online.
Okey, sebab dia sekarang ni bila kita guna Meet ni, dia akan bila saya nak share satu-satu benda tu, dia perlu dia akan dia perlu apa bahagian bahagian share ni dia akan tanya kita Chrome tab ni dia akan wujudkan banyak tab-tab. Jadi saya kena pilih yang betul-betul. Bila saya pilih ni, ini nampak yang ini. Saya pilih ni, tapi bila saya klik dekat bahagian sini untuk print sini, untuk pergerakan print ni nampak kan Cik Kamil? Ya, nampak. Okey, bila saya tekan print, dia keluar satu pop-up yang baru, nampak tak? Tak nampak. Sorry, tak nampak. Yang ni tak nampak dah. Yang tu yang susahnya. Kan? Yang ni sebab ni pop-up yang baru dia tak nampak pula. Jadi kita nak terangkan, nak menggunakan Google Meet ni dia agak sukar lah. Cik Sah, kalau kita share kita punya video tak boleh ke? Kita share kita punya video je lah. Okey ya. Okey, cadangan yang baik daripada Cik Kamil. Kita akan share video terus. Okey, sekejap ya. Sekejap. Okey, saya kena masuk dalam baru punya ni. New tab. Okey. Okey, kita akan tengok terus video yang saya sediakan sajalah. YouTube. Okey, mana dia letak home. My YouTube Premium. Story, subscribe, home. Mana sekejap. Bila nak cari tak jumpa lah. Channel. Okey. Oh, tadi saya gunakan lain. Kejap. Saya buat video tadi saya gunakan channel saya sendiri. Ini bukan channel ni. Okey, sekejap. Susahnya noh. Okey, kena Firefox balik. Sekejap ya tuan-tuan. Jangan ke mana-mana. Okey. Ni yang buat saya gelabah ni. Okey. Sekejap saya nak sign in. Mana dia? Namaku .m lupa password. Ya, saya lupa password. Kena okey. Mana dia? Okey. Okey, sabar sekejap. Saya nak cari video yang saya dah sediakan. Okey, sekarang ni video ni pun dah disaksikan oleh beberapa orang. Jadi saya akan sharekan di sini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sekejap. Bagaimana kita sekejap lah. Ya. PR1 dan PR2 dalam lihat sini. Ni apa buat ke ni? Susah lah. Kita mulakan matul ni. Kita sediakan. Ni apa? Dah okey dah. Tapi masa sekarang ni dah. Tak apa, ada dengar biar lah. Okey, sekarang ni
desktop ini. Kita createkan satu folder. Okey, kejap saya nak share ni. Allah, buka sini buka sana dia jadi. Dan kita tulis pada new folder itu sebagai penyediaan. Dia tak boleh share yang Mozilla punya. Window. Okey. Kemudian kita boleh letak. Okey, nampak tak video ni? Dan seterusnya kita Nampak tak video saya ni? Kamil? Nampak. Okey, tengok je lah itu. Nampak skrin ah. Okey. Tengok je lah tu. Okey. Kemudian di sini ada Okey. Okey. mat. Kita klik situ. Okey, kita berada di My Forum. Kemudian kita klik pada pensyarah dan masukkan ID pengguna kita. Okey. Okey, semua nampak paparan video Okey, sekiranya kita telah Nampak jelas. Okey. Okey. Kita terima. Okey, tengok Video dulu. jelas. punya laporan penyelidikan kita, iaitu kita klik pada laporan. Kemudian Azamnya macam mana? Okey. Azamnya. di sini saya ambil 9 Ada orang. Dah orang semua ikut ni. Semua Oh, mic. Ya? Ya, mic sembang nanti malam tu. PR1 bidang trust, kolektif trust, yang kita ambil orang PR1. Baik, kemudian kita pilih tarikh. Tarikh di sini adalah ini saya ambil contoh tahun lepas pada tahun 2019. Kita ambil yang sebelah kiri sekali. Kemudian kita bermula pada bulan Jun, iaitu pada contohnya saya ambil 1 Jun sehingga bulan Ogos, September, Oktober, contohnya saya letak hingga Oktober 31 bulan. Kemudian kita klik teruskan. Baik, saya ada 3 orang pelajar. 3 orang pelajar yang saya reserve. Okey, untuk pihak 1 contohnya ada tiap orang ada 1. Jadi saya klik teruskan. Kemudian untuk ini nama ini yang kita terus papak. Okey, ini adalah borang PR1. Okey. Jadi kita akan muat turun borang ini di dalam folder yang telah kita sediakan tadi. Jadi kita pergi pada bahagian 3 dot ini, ada 3 dot. Okey, kita klik dan kita ambil print. Print. Kemudian kita save sebagai PDF. Di sini dia ada save sebagai ini, kita terus print. Ini kita nak save sebagai PDF. Kita save sebagai PDF. Kemudian kita klik save. Kemudian tadi kita letak di desktop ada penyelidikan praktikal. Okey. Kemudian di sini kita masukkan R1. Okey. Kita ada pelajar yang berbeza, jadi kita akan create nanti pelajar-pelajar ini. Tapi misalnya kita save dulu. Okey, saya save dulu PR1. Save. Kemudian saya minimizekan dulu nama web ini. Dan kita tengok dalam pemilihan praktikal sudah ada file PR1 yang kita tambahkan tadi. Okey, jadi kemudian kita nak buat satu folder ikut nama. Jadi saya bukakan ini dulu sebab saya tak ingat nama dan ini. Itulah kita ingat. Okey, kita buka dulu. Okey, nama pelajar ini adalah Muhammad Alif. Okey, saya highlightkan Muhammad Alif, saya Ctrl C untuk copy dan saya boleh tutup mula file ini. Kita buat satu folder yang baru iaitu atas nama pelajar ini. Kita Ctrl V. Okey, nama Muhammad Alif dan kita masukkan nama Muhammad Alif dalam sini. Okey, seterusnya kita masuk nama yang kedua. Pelajar kita yang kedua tadi. Okey, kita masuk semula ke sini. Okey, ini kita dah buat turun, jadi kita boleh tutup.
dan kita kembali. Kita ambil pula nama Muhammad Hamdan, Muhammad Hazim bin Hamdan. Kita Ctrl C sini, okey. Kita tutup sekejap. Sini kita buat new folder dalam tadi. Ini kita bagi nama Muhammad, nama projek kita yang kedua. Kita akan di situ. Okey. Banyak sikit. Ini Muhammad Alif bin Jaya. Pada kita pilih cara manual. Okey, jadi kita pergi semula ke my forum kita. Itu kita tengok pula, kita download Muhammad Hazim. Kita teruskan. Okey, ini kita bapak dan kita dapat PR1 untuk yang kedua. Pelajar kita yang kedua, macam tadi juga kita teruskan, kemudian kita print, save sebagai PDF, kita save, dan kita masuk sekali Muhammad Hazim pula Hazim, kita dah klik, kita tulis itu PR1 untuk Muhammad Hazim, save. Okey, sekarang kita dah ada dua file dalam folder yang berbeza. Kita boleh tutup dan kita kembali dan kita dapat yang ketiga. Tentu saya nak bagi tadi Muhammad Alif bin saja. Saya highlightkan nama Muhammad Alif. Terus kita pergi ke folder tadi banyak kita Muhammad Azim bin Alif ni. Kita klik situ. Naikkannya Ctrl V. Dan kita nak buat folder yang ketiga, iaitu pelajar kita yang ketiga. Pelajar kita yang ketiga ialah Muhammad Hazim. Saya ada dua Muhammad Hazim sini. Okey, seorang orang Sabah dan seorang lagi orang Melaka. Okey, Ctrl C di situ dan di sini. Okey, nama yang ketiga kita dan Ctrl V. Okey, dan kita ada tiga pelajar yang di bawah bimbingan kita untuk PR1. Jadi kita pun pergi semula my forum, teruskan apa dan kita savekan. Itu kita dengan cara kita print dulu, ambil print dan save sebagai PDF, save. Dan sekarang ni kita dalam Muhammad Hazim Murtaza. Okey, kita bagi nama Kita off mic. satu. Ya, Save. kuat mic. Off mic jap. Okey. Untuk ni dan tambah lagi. Dan kita lihat di sini dalam penyelidikan praktikal kita dah ada tiga orang. Sekejap, saya tengah share ni. Setiap pelajar ada orang PR1 dia. Okey. Satu juga. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan orang PR2. Saya nak tutup tadi, minta maaf. Okey, apa? Ini yang kita mahu. Biar kita buat kesalahan. Okey. Kita teruskan dengan laporan untuk PR2. Jadi kita ambil tampilan. Kemudian orang PR2. Klik di situ. Dah cukup ke belum? Atau kita nak Sama juga tadi. stop dulu? Jun Cik Kamil? 2019, 1 bulan. Dan Kita tunjuk PR2 satu lah. Ya. Kita skip dulu, kita tunjuk satu lagi. cover Video ni memang nanti pensyarah boleh lihat sepenuhnya sendiri. Dia boleh tengok nanti sendiri. Okey nah, saya stop dulu saya ambil dulu Muhammad Alif bin Nurizal. Kita tengok PR2 dulu Ustaz. Dan di sini dia ada satu yang penyelidikan perseorangan dan satu lagi bersama. Saya terus ambil yang bersama lah sebagai contoh. Jadi kita apa di sini, okey, ini adalah orang PR2 bersama, ya. Ini ada tanda tangan cikgu dan juga
penyelia tanda tangan ni tak berapa dah. Okey lah sebab kita menggunakan mouse di screen. Apa? Okey, macam tadi juga kita klik pada 3 dot ni, kemudian kita pergi ke bahagian print dan save sebagai PDF. Kita save. Okey, sekarang ni bila buka dia muat petitum. Nanti kita nak pastikan okey, Muhammad Alif bin Nuriza. Kita klik dan di sini kita namakan sebagai PR2 bersama. Okay, save. Okay, selesai. Saya nak teruskan lagi. Okey lah. Saya tu dah stop dulu. Okay, teruskan. Saya ambil juga yang bersama. Okay, teruskan dengan. Okey ya. Itu Sebagai saya kena stop dulu ni. Okay, ini bila kita buka memang dia akan buka ikut yang sebelum ya. Jadi nak stopnya dah. Okey, kejap. Okey, itu caranya kita muat turun. Dia ada muat naik dan muat turun. Upload dan download. Okey, tadi kita download borang PR1 dan borang PR2 daripada My Forum ke PC kita. Sekarang ni saya nak tunjuk video pula bagaimana kita nak daripada komputer kita itu tadi naik ke Google Drive kita dalam e-pembelajaran, sebab selepas ini kita akan sediakan QR code untuk folder praktikum tu. Sebab sekarang ni kita dah tak nak lagi kita cetak borang PR1, PR2 banyak-banyak tu kemudian bagi kat unit praktikum, Wan Azhan bagi hilang. Kan? Wan jangan marah Wan dia kadang-kadang lost in action. Kan? Duk bagi-bagi dia pun duk cari-cari kadang hilang. So sekarang ni kita tak nak bagi lagi dekat dia kertas yang kita dah cetak tu, kita nak paperless. Tak ada lagi kertas kecuali satu muka saja, kita bagi kat dia URL kita punya Google Drive tu dan juga QR code tu. Jadi saya akan sharekan bagaimana caranya kita nak sediakan apa semua ni. Okey, bagi masa saya sekejap nak cari balik video tu, kat mana saya letak video tu. Okey. Okey, kita kena YouTube, my video. Okey, sekarang ni tadi yang ini saya rasa yang mana yang ni ya. Okey, sekejap. Alif bin Nuriza. Okey, bukan. Dah balik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita untuk Okey, saya akan share yang satu lagi ya. Untuk kali ini saya akan kongsikan bagaimana kita upload bahan kita ke Google Drive. Seterusnya kita menyediakan Okey, nampak tuan-tuan? QR code. Cik Kamil? Cik Kamil? Nampak kan video ni? Orang-orang ke unit praktikum. Kita cuma nampak video ni. Okay, nampak video. Okey. Yang pertama, kita telah pun menyediakan satu folder iaitu penyediaan praktikum. Ya, bolehlah kita namakan contohnya penyediaan praktikum semester 2 2020 ataupun kita nak tulis penyediaan praktikum fasa 1 ambilan terpulang kepada para pensyarah sekalian. Okey, untuk kita memulakan siri yang kedua ini iaitu kita nak upload penyediaan praktikum ini, bolehlah menggunakan Google Drive masing-masing, sama ada nak guna e-pembelajaran ataupun menggunakan Gmail sendiri. Okey, jadi kita terus ke laman web. Okey, saya menggunakan email personal saya iaitu isnawatu
@jpm@gmail.com. Okey, jadi untuk urusan ini saya letakkan di sini. Jadi kita boleh pergi kepada aplikasi Google. Okey, kemudian kita pergi ke Drive. Okey. Baik, Drive saya ni telah kondisi dengan beberapa file ataupun ni atau apa yang berkaitan. Jadi kita terus pergi ke kita akan create satu folder ataupun macam saya ni ada praktikal fasa 1 ni, kalau saya klik sini dia ada pun SK Bandar Magupada, SK Bandar Tasik Utara yang saya buat pada tahun lepas. Jadi saya nak tunjukkan cara buat yang baru. Jadi kita pergi ke Drive. Contohnya kita ambil new, kemudian kita create folder. Okey, folder sini contohnya saya typekan penyeliaan partikel tahun 2020 kerana ni. Kemudian kita klik create. Okey, sekarang ni dah ada pun penyeliaan praktikal 2020. Okey, jadi di sini kita double klik. Okey, kita lihat sini my drive dan penyeliaan praktikal 2020. Okey, jadi kita nak muat naik folder kita tadi yang kita create dekat desktop kita tu. Jadi kita boleh drop here ataupun kita pergi ke new file, bukan file lagi, kita nak upload satu folder, jadi kita ambil folder upload. Okey, kita letakkan desktop tadi dan pemilihan praktikal, kita klik situ dan kita upload. Okey, kita upload dan kita tunggu sehingga proses muat naik ini selesai. Okey, kalau dah tanda right ni, tanda check ni dah siap, kita boleh tutup. Dan kita lihat sini my drive penyeliaan praktikal 20, dia ada satu folder lagi, kita klik. Okey, dia ada Muhammad Alif, Muhammad Aziz dan Muhammad. Okey, kita dah ada ketiga-tiga pelajar kita yang kita selia. Okey, balik kepada my drive. Okey, penyeliaan praktikal 2020. Okey, kita nak bina satu URL, ya, dan kita nak share. Jadi kita nak bina URL supaya nanti kita boleh buat QR code. Jadi pada penyeliaan praktikal kita right click, kita klik kanan. Okey, kemudian kita ambil get shareable link. Okey. Okey. Kita klik sini. Okey, ini adalah URL yang mana kita boleh share dengan orang lain. Okey. Sini kalau kita klik, kita let anyone wish the link. Maknanya siapa-siapa yang ada link ni, dia boleh tengok. Okey, dia boleh tengok. Okey, sini pula kita boleh klik sini. Kita bagi dia view. Okey. Kemudian kita copy link ini. Jadi kita copy dan kita buka new window. Okey. Dan pada new window ini kita typekan sini adalah QR code generator. Okey. Kita klik situ. Kita ambil yang atas sekali ini. Okey. Okey, jadi kita dah dapat. So kita pastekan kita punya alamat tadi. Dan sekarang ni kita dapat QR code, image dia. Kalau kita nak tukar yang lain, kita boleh tukar. Contohnya saya nak ambil yang ada scan ni ke sini. So saya klik situ.
Okey, dah dapat yang ini, kita boleh download image. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, sekejap ni your QR code is being generated. Okey, kita tunggu dah dapat. Okey, saya lebih suka kita letak di tempat yang sama, itu dalam desktop, dalam penyelidikan praktikal supaya lain kali kita nak cari mudah. Okey, sini kita typekan QR code penyelidikan praktikal. Kalau baik, aku saja kita tahulah. Praktikal 2020. Okey, save. Okey, selesai sudah kita punya penghasilan QR code, dan kalau boleh yang ini kita control C juga, sebab nanti kita nak sediakan satu muka surat dalam Microsoft Word untuk kita tunjukkan QR code kita. Okey, jadi ini pun kita dah selesai, kita done. Okey, jadi pun kita minimizekan dulu. Okay, dalam penyelidikan praktikal, kita lihat sini dah ada QR code. Jadi kita buka Microsoft Word. Okey, kemudian kita yang baru tidak ada. Jadi kita naikkan di sini. Laporan penyelidikan praktikal 9 Jun PISTP masa 1 ambilan Jun 2018 masa dilakukan Ribut. Sekejap, saya sedang buat rakaman. Okey, kemudian kita masukkan dia punya URL tadi. Ini URL tadi. Okey, dan kalau kita rasa dia panjang sangat tak cantik, kita boleh kat sini kita shift enter biar tentu nama nanti sini kan. Kemudian kita enter lagi. Kemudian kita insert sini. Okey, picture. Kemudian kita ambil di desktop dalam penyelidikan praktikal QR code. Set. Sekarang ni ada QR code dan juga dalam ini, dan kita boleh adjust it dan kita savekan file kita ini, buat kita ini, dan kita save dalam desktop, dalam penyelidikan praktikal juga, dalam penyelidikan praktikal. Okey, kita buat di QR code depan sikit. QR code laporan. Okey, kemudian kita save. Okey, kita boleh tutup, kita boleh Microsoft Word. Jadi kita tengok di sini, ya, kita ada dalam penyelidikan praktikal, kita ada Muhammad Alif, Muhammad Hazim yang mana kita ada laporan penyelidikan praktikal, kemudian kita ada QR code untuk kita akses bahan-bahan ini, dan juga kita buat dalam Microsoft Word untuk kita hantar ke unit praktikal, kita hantar skoping ini saja, ataupun kita masukkan dalam file portfolio kita untuk laporan praktikal. Kita letakkan kita punya Microsoft Word dalam file itu. Jika audit
nak lihat kita punya praktikal punya laporan, semuanya ada di sini. Dia cuma scan QR code kita dan semuanya ada di situ. Jadi kita dapat menjimatkan kertas info kita paperless, dan pada masa yang sama pengurusan fail kita jadi lebih teratur dan kemas. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Okey. Terima Okey. kasih. Okey, terima kasih itu saja. Minta maaf tak boleh nak buat secara Google Meet untuk latihan ni. Okey, dan satu lagi kalau boleh dalam Microsoft Word tadi tulislah nama tuan nama tuan-tuan dan puan-puan, maknanya nama Ihsan bin Ayub, kemudian penilaian praktikal puasa berapa semualah. Tadi saya banyak yang saya tertinggal lah. Kalau hantar macam tu saja susah juga nanti Puan Azian nak cari. Jadi dalam apa Microsoft Word tu, selain kita letakkan image QR code dan juga dia punya alamat dia, kita butiran diri tu kena ada jugalah. Jadi saya rasa itu saja. Minta maaf lah sebarang kekurangan. Boleh hubungi terus saya jika ada apa-apa masalah untuk penyediaan QR code ini. Jadi sampai di sini saja. Saya pulangkan kembali kepada Encik Kamil Nasruddin. Dipersilakan. Terima kasih kepada Encik Ishak atas perkongsian maklumat ya, sangat inovatif, sangat informatif. Encik Ishak minta tutup apa ni presentation tu ya. Okey. Ada tutup dah ni. Okey, saya ingat kita jangan buang masa. Okey. Saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan PowerPoint Boleh nampak ke? Ishak boleh nampak ke PowerPoint saya? Tak lagi. Sedang berjalan. Sedang berjalan. Okey. Tapi tak nampak lagi pun. Nampak wajah Cik Kamil yang handsome saja. Oh ya ke? Ya. Nampak dah. Saya lambat sikit kot. Yang lain nampak Nampak dah tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan laju saja. Ini benda yang merupakan ulangan Ini adalah acara tahunan kita. Saya akan share dengan tuan-tuan. Bahan pun saya dah sharekan dalam WhatsApp group. So kita akan adakan praktikum bagi PISMP M9 Jun 2017. Ini adalah surat-surat punca kuasa tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada yang bertanya. Okey. Ini juga surat punca kuasa kedua berkaitan pelaksanaan My Forum ya, dan juga pementoran berstruktur e-praktikum dan sebagainya. Boleh dengar Cik Ishak suara saya? Boleh, jelas Cik Kamil. Okey. Tak lagi merdu lagi. Kita sekarang yang penting ini seperti mana biasa, pelajar kita akan mengajar 10 waktu, gabungan maksimum 12 waktu, bidang trust 6 hingga 8, elektif 2 hingga 4. Mereka wajiblah mengajar bidang trust dan kursus elektif, sebab ini praktikal mengatur penempatan mereka mengikut keperluan bidang trust dan kursus elektif trust. 2 kali pengajaran berpasangan. Ini kita punya pemetaan tuan-tuan Tuan-tuan dan puan-puan, pemetaan kita sama je fasa 1 dan fasa 2. Mungkin ulang kaji balik sahaja. Bidang trust untuk pensyarah iaitu dalam kolom IPG kena pergi lawatan sosial 1, face to face bimbingan 1, bimbingan maya 3, dan kita ada PR2 penyeliaan dan kalau penyeliaan dan juga penyeliaan bersama tu dia punya jumlah dia. Untuk elektif kita ada face to face 1, bimbingan maya 2, bilangan bimbingan 3 ya. Core curriculum 1, PR 1,
bimbingan maya dan juga PR2. Ini untuk guru sekolah lah yang di bawah tu, bidang trust, bidang elektif, co-curriculum, mereka tak perlu tengok. Yang itu kita serahkan kepada pensyarah bidang elektif. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini lebih jelas lah pemetaan dia. Yang macam biasa juga, pensyarah penyelia trust, lawatan sosial boleh buat serentak dengan bimbingan face to face ataupun PR1. Ini cadangan-cadangan yang kita bagilah pada tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Bimbingan maya 2 kali, minggu ke-4, minggu ke-10. PR2 kali pertama dengan kolaboratif minggu ke-5, minggu ke-7 bagi jabatan-jabatan subjek trust, mereka akan ada refleksi pertengahan praktikum. Minggu ke-8 PR2 kali kedua dengan kolaboratif kali kedua, dan akhir sekali pada minggu ke-11 ataupun 12 akan ada penilaian bersama. Pensyarah penyelia elektif buat PR1 minggu ke-3, minggu ke-5 buat bimbingan maya, minggu ke-6 buat PR2 kali pertama dengan kolaboratif, minggu ke-9 buat bimbingan maya, dan minggu ke-10 boleh buat penilaian bersama. Co-curriculum PR1 sekali minggu ke-3, bimbingan maya minggu ke-8, lepas tu buat PR2 pada minggu ke-9. Untuk guru pembimbing trust, tu ada jadualnya yang kita maklumkan. Saya ingat saya tak sentuh lah yang tu. Sebab nanti untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, taklimat kepada guru pembimbing, untuk guru pembimbing trust dan juga guru pembimbing elektif akan dijalankan oleh pensyarah penyelia trust semasa lawatan sosial ke sekolah. Okey, ini perkara-perkara yang menjadi tanggungjawab pelajar lah ya. Macam biasa juga, buku rekod, portfolio, jurnal, refleksi, co-curriculum, buku laporan praktikum, pengajaran berpasangan. Ini semua yang akan mereka laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sharekan juga tuan-tuan dan puan-puan peranan tuan-tuan dan puan-puan di sini ya. Okay, Syah, tolong jadi mata saya kalau ada apa yang tak kena, tak nampak tak dengar. Okey tuan-tuan dan puan-puan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan, terima surat pelantikan, dapatkan maklumat macam hari ini. Lepas tu pastikan pelajar-pelajar kita hadir praktikum dengan baik 100%. Lepas tu bantulah bimbing mereka. Juga mengadakan perbincangan dengan pihak pentadbir, guru pembimbing, dan juga membantu melaporkan sebarang kebaikan dan juga masalah disiplin pelajar-pelajar kita pada unit praktikum lah, ya, menggunakan borang-borang yang telah disediakan. Juga semak dan bimbing pelajar dalam penulisan RPH, jurnal, ya, secara maya. Secara maya ni kita minta 1 minggu hanya 1 saja. Kita minta hanya 1 RPH saja yang mereka akan masukkan secara atas talian. Maknanya trust 1 seminggu, elektif 1 seminggu. Ya? Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya tak senaraikan dalam ini, tertinggal, tapi nak maklumkan memang pensyarah akan menjalankan taklimat kepada guru pembimbing di sekolah, juga kepada pihak pentadbir sekolah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ini benda-benda yang sama juga, PowerPoint yang hampir sama saja, kita ulang balik. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya paparkan pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya tak bacakan secara menyeluruh cuma yang poin yang akhir tu berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling tu, ingat kita tak ada kaitan lah.
Okey, mulai 1 hari bulan 9, semua pensyarah akan mendapat maklumat yang akhir berkaitan dengan pelajar-pelajar yang berada di bawah seliaan tuan-tuan dan puan-puan, dan kita sudah maklumkan kepada pelajar-pelajar mulai 1 hari bulan 9 hubungi pensyarah penyelia masing-masing. Ini refleksi pertengahan praktikum khusus kepada jabatan-jabatan yang mempunyai pelajar, iaitu setakat ini adalah jabatan matematik, jabatan sains dan juga jabatan bahasa. Ada pelajar-pelajar bahasa Tamil 25 orang. So ketua-ketua jabatan saya mohon maklum dan mengambil tindakan melalui penyelaras praktikum masing-masing pada minggu ke-7. So unit praktikum akan membantu untuk menyelaras kerja-kerja dasar. Ini juga PowerPoint kita bagi pada tuan-tuan dan puan-puan sebab tuan-tuan dan puan-puan akan pergi ke sekolah untuk menyampaikan taklimat kepada guru pembimbing dan juga pihak pentadbir. So boleh guna pakai PowerPoint ini untuk maklumkan kepada semua guru-guru pembimbing dan juga pihak pentadbir, dan kita telah sediakan fail. Satu fail kepada satu guru pembimbing. Di dalam tu terdapat dokumen-dokumen yang mereka perlukan, dan tuan-tuan dan puan-puan, fail ini kita serahkan kepada pelajar-pelajar kita. Kita serahkan kepada pelajar-pelajar yang akan berpraktikum ke sekolah dan mereka akan bawa pada 14 hari bulan 9 dan mereka akan serahkan kepada guru pembimbing masing-masing. Okey saya tak baca habis lah. Ini semua PowerPoint yang tuan-tuan dan puan-puan perlukan. Okey, ini apa yang pihak sekolah juga kita sediakan PowerPoint ni, Cuma kita minta lah supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat menyampaikan dengan hikmah. Kita faham sekolah-sekolah ni kadang-kadang mereka ada macam-macam pandangan, macam-macam pendapat. Kita minta tuan-tuan dan puan-puan dapat berbincang secara hikmah lah dengan pihak pentadbir dan juga dengan guru pembimbing sekolah. Ini berkaitan pelajar-pelajar yang gagal. Kita hanya bagi peluang sekali sahaja. Gagal untuk fasa 1, kita bagi peluang sekali untuk fasa 1 mengulang. Gagal untuk kali kedua, dikira boleh dikenakan tamat pengajian lah. Okey, ini kehadiran dia. Untuk pengalaman tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar kita boleh kita maklumkan lah. Kalau dia hadir 100% tak ada masalah. Kalau 90% ke atas, jawatankuasa amalan profesional akan menentukan sama ada mereka perlu tambah ataupun tidak. Kalau di bawah 90, mereka kena melengkapkan kehadiran praktikum, maknanya kita akan minta mereka mencari ruang untuk hadir ke sekolah lah untuk lengkapkan. Dan kalau kurang daripada 70%, kena ulang seluruh. Ini catat alir lah untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil tindakan kepada kes-kes yang berlaku dalam praktikum. Yang ini adalah My Forum tuan-tuan dan puan-puan. Saya maklum kita dah melalui aplikasi online My Forum ni mulai pada ambilan Jun 2016 secara percubaan, dan kita telah jalankan pada ambilan Jun 2017 pada praktikum fasa 1, dan sekarang ni kita mengandaikan tuan-tuan dan puan-puan sudah boleh menggunakan aplikasi My Forum ni secara sepenuhnya, dan kalau ada yang masih kurang jelas ataupun masih ragu-ragu boleh hadir ke unit praktikum untuk kami bantu.
Ini sedikit panduan-panduan yang kita sediakan pada tuan-tuan lah ya. Ada orang bertanya bagaimana dengan capaian ya. Kadang-kadang isyarat internet ini agak perlahan. Kadang-kadang mungkin penggunaan telefon agak sukar. Tuan-tuan boleh menggunakan secara hard copy dulu, balik ke pejabat ataupun ada rangkaian yang sesuai, tuan-tuan masukkanlah seberapa segera yang boleh. Jangan biar sampai 1 minggu. Ini adalah paparan My Forum kita lah ya. Macam yang Cik Isyak tunjukkan tadi ya. Jika ada apa-apa masalah berkaitan dengan My Forum, mungkin password lupa, boleh datang ataupun hubungi unit praktikum, kita akan betulkan balik ya. Ini adalah carta play lah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum penjelian, semasa penjelian, ya, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat. Cuma perkara-perkara yang berkaitan dengan cetakan ini kita sudah menggunakan secara soft copy. So tuan-tuan dan puan-puan sediakan dalam bentuk soft copy, dan jika ada pihak seperti MQA ataupun ISO memerlukan dokumen tersebut, tuan-tuan dan puan-puan boleh menunjukkan bukti ya, dokumen-dokumen berkenaan ya, rekod lah ya. Rekod ni adalah dokumen yang telah lengkap. So tuan-tuan dan puan-puan boleh menunjukkan rekod lah ya. Ini bimbingan dan penilaian ya. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini adalah maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan ya. Nombor telefon untuk menghubungi secara talian IPG, juga boleh melalui nombor telefon ya, sama ada Encik Wan Zihan ataupun saya. Ini adalah yang mana? Point. Boleh. Ini adalah portal unit praktikum ya. Bahan-bahan soft copy kita akan letakkan di dalam portal unit praktikum ya. So tuan-tuan boleh masuk ke unit praktikum untuk mengambil bahan-bahan soft copy lah ya. Kalau perlu borang lawatan sosial ya, perlukan borang-borang kes-kes praktikum dan sebagainya, boleh masuk ke portal unit praktikum. Atau kalau nak mudah, datang ke unit praktikum lah, kita akan bantu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit sahaja yang lagi untuk saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap ya. Ini ya, saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Panduan ini, Cik Isyak boleh nampak? Nampak. Okey, ini adalah rumusan yang kita buat, yang kita akan bagikan kepada guru pembimbing dan juga pihak pentadbir sekolah. Juga tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di dalam portal ya. So ini adalah yang kita tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Penyeliaan PISMP yang 9 Jun 2017
selama 12 minggu, mula 14, tamat mula 14 September, tamat pada 4 Disember. Ya. Ini semua pecahan-pecahan wajaran penyeliaan. Fasa 1 dan minta maaf fasa 1 dan fasa 2 sama saja. Okey. Agihan waktu mengajar, fasa 2, agihan penyeliaan fasa 2. Okey, rumusan keseluruhan bimbingan praktikum fasa 2 kita sediakan juga kepada tuan-tuan. Yang di bawah ini lantikan dan taklimat guru pembimbing tuan-tuan dan puan. Mungkin guru pembimbing akan tanya nanti. Ya. Kita calonkan 2 orang guru pembimbing, seorang guru pembimbing trust dan seorang guru pembimbing elektif bagi setiap pelajar. 2 orang pelajar yang mempunyai bidang trust yang sama memerlukan seorang guru pembimbing yang berkelayakan mengikut subjek berkenaan. Ya. Kalau pelajar kita bidang matematik, so guru pembimbing je memang perlu yang berkelayakan dalam bidang matematik lah. Kita minta kalau boleh 2 orang pelajar bagi seorang guru pembimbing. Kalau dia bimbing 3, kita hanya boleh memberi allowance bimbingan untuk 2 orang sahaja. Tak lebih daripada 2. So kita minta tuan-tuan dan puan boleh maklum kepada mereka kalau mereka nak banyak, allowance 2 orang sahaja maksimum. Lepas tu kita juga akan minta guru-guru pembimbing untuk lengkapkan LAMPT 0508 ya. Yang ini semua secara hard copy kepada guru pembimbing. Kita juga akan keluarkan surat lantikan kepada guru pembimbing. Surat lantikan ni biasanya dikeluarkan oleh JPN Pulau Pinang. Lepas tu taklimat ni taklimat ni akan disampaikan oleh penyelia bidang trust semasa lawatan penyeliaan ke sekolah. Okey, lawatan sosial lah. Bahan taklimat kita serah pada pelajar semasa mereka lapor diri. Ini borang-borang yang cikgu sekolah akan perlu dokumen yang terlibat lah borang-borang yang kita sediakan untuk mereka. Untuk makluman cikgu juga tuan-tuan dan puan, tuntutan elon guru pembimbing ni pada kali ini memang agak luar biasa kerana praktikum kita akan tamat pada Disember, 4 Disember. Tapi kalau kita hantar borang tuntutan pada Disember, mungkin semua duit-duit peruntukan yang ada di IPG kampus Pulau Pinang telah pun dipulangkan semula ke bahagian kewangan IPGM. So kita mencadangkan supaya mereka menghantar borang tuntutan awal iaitu selewat-lewatnya pada 30 Oktober 2020. Itu minta tuan-tuan dan puan maklumkanlah pada guru pembimbing. Dan yang seterusnya peranan tanggungjawab itu semua kita akan rujuk pada garis panduan pelaksanaan amalan profesional. Jangan risau, kita akan letakkan dalam grup penyelia praktikum. Laporan kes sama juga borang laporan kes kalau susah nak ambil dalam portal boleh datang ke unit praktikum. Pensyarah penyelia dan guru pembimbing perlu buat laporan bertulis lah kalau ada salah laku. Kita tak mau hanya sekadar makluman lisan ya. Okey tuan-tuan dan puan, pemetaan sama juga pemetaan. Di bawah ni ada peringatan penting pada pelajar. Ada tarikh-tarikh yang mereka kena akur. Guru pembimbing pun ada tarikh-tarikh yang mereka kena akur. Juga kepada pensyarah penyelia. So saya bacakan pada pensyarah penyelia, borang PR1 dan PR2 pada atau sebelum 7 Disember. Minta tolong hantarlah ya. Yang kedua, kita nak maklumkan mesyuarat jawatankuasa amalan profesional IPG KPP dijangkakan pada 10 hingga antara 10 hingga 14 Januari 2020. Itu sebab kita minta pada 7 Disember Penyeliaan berasaskan penyeliaan klinikal. Mohon untuk semaklah buku rekod, penulisan refleksi dan jurnal sama ada secara hard copy dan juga secara maya. Dan yang seterusnya pencalonan retas cemerlang tuan-tuan dan puan. Mohon sangat-sangat kalau pelajar kita ni nampak macam ada potensi untuk cemerlang,
mohon calonkan pada minggu yang ke-9. Dan jika mereka ni cemerlang dan kita rasa perlu untuk rakam, tuan-tuan dan puan-puan boleh maklumkan dan kita akan bantulah untuk tempahan rakaman video yang berkenaan. Dan directory dia semua kita letakkan di sini. Tuan-tuan boleh dan puan-puan boleh hubungilah . Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itu perkara-perkara yang unit praktikum ingin sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada sebarang pertanyaan boleh diutarakan sekarang ataupun kita kalau dah kesuntukan masa kita akan menjawab dalam WhatsApp group. WhatsApp group kita. Dan saya minta jugalah dalam masa sekarang ni WhatsApp group penyelia praktikum, kalau boleh kita tak perlu letakkan apa-apa informasi yang tidak berkaitan dengan praktikum, kerana kita khuatir akan mengelirukan sahabat-sahabat mungkin mendapat maklumat yang mengelirukan. Buat masa sekarang lah kita dah mula untuk aktif semula dalam penyeliaan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan boleh onkan mic ataupun boleh juga dalam chat. Cik Wan Najihan tidak ada masalah untuk membantu, sedang memonitor bahagian chat lah. Kalau ada silakan. Cuma saya nak maklum sikit lah, nak sentuh kan, ada isu tentang perjalanan co-curriculum. Sebelum ini KPM telah mengeluarkan garis panduan menyatakan bahawa aktiviti co-curriculum tidak dibenarkan dijalankan di sekolah kerana pandemik COVID-19. Namun begitu mulai 1 hari bulan 9, KPM telah mengeluarkan kelulusan bahawa aktiviti co-curriculum boleh dijalankan dengan SOP yang sedikit ketat. Saya mohon pada tuan-tuan dan puan-puan, pensyarah-pensyarah penyelia elektif yang terlibat menyelia co-curriculum supaya sedikit bertolak ansur dalam situasi dan kalau mereka jalankan aktiviti co-curriculum di dalam bilik belajar juga harap diterima kerana kita perlu menjalankan penilaian PR1 dan juga bimbingan juga penilaian PR2 untuk co-curriculum. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Ada pertanyaan di sini, guru pembimbing perlu habiskan penyeliaan pada minggu ke-7 kerana hendak hantar borang klaim. Minta pencerahan. Dr. Parvinda, untuk soalan itu jawapannya begini. Guru pembimbing tak perlu habiskan penyeliaan pada minggu ke-7 lagi kalau tak sempat. Tapi yang penting kena hantar borang klaim ya dulu. Sebab kita khuatir kalau tak klaim nanti peruntukan kewangan akan dipulangkan ke IPJM. So guru pembimbing tidak boleh mendapat tuntutan guru pembimbing, ya. Tuan-tuan dan puan-puan tolong maklumkan sahaja berkaitan dengan borang tuntutan guru pembimbing ini, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau. Pelajar-pelajar kita akan menguruskan bersama dengan guru pembimbing dan kita juga ada aplikasi online untuk memudahkan tuntutan serta mengelakkan daripada berlaku kesilapan dalam tuntutan seperti yang berlaku sebelum ni. So Dr. Yoh jangan risau borang tuntutan guru pembimbing ni akan diuruskan oleh pelajar kita.
mungkin tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu membuat pengesahan tanda tangan saja pada borang yang akan diuruskan oleh pelajar. Saya rasa kalau tak ada apa-apa, cukup setakat masa ni saya bersiaran daripada unit praktikum IPG Kampus Pulau Pinang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Ishak bin Ayub, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, juga kepada Cik Wan Azihan, Pegawai Pengurusan Unit Praktikum, juga kepada semua pensyarah yang meluangkan masa lebih kurang 1 jam setengah ya, bersama dengan unit praktikum. InsyaAllah doakan supaya perjalanan praktikum ambilan Jun PISMP ambilan Jun 2017 ni berjalan lancar hingga ke akhirnya. Itu saja, sekian. Assalamualaikum dan terima kasih. Okey, terima kasih kembali Encik Kamil Nasaruddin bin Darus. Ya, Perkongsian. InsyaAllah Ya. saya akan terbitkan beberapa lagi video Ya, untuk tutorial kita. Dan Ya, insyaAllah ya. kita akan jadikan ini sebagai satu inovasi untuk unit praktikum. InsyaAllah. Terima kasih, Puan. Dan kerja-kerja saya rasa KJ R&I boleh senyum sebab ada satu lagi inovasi